li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bertemu kembali tuan-tuan dalam pelajaran 11A yang mana kita akan pelajari surah Al-Falaq. Dan dalam pelajaran ini kita akan belajar 3 perkataan baru yang disebut dalam Al-Quran hampir 1289 kali. Di akhir pelajaran ini, kita akan telah mempelajari keseluruhannya 64 perkataan yang disebut di dalam Al-Quran hampir 29,131 kali. Dan tengok meter kita pun sudah mula naik hingga ke 29,000. Pengenalan. Tuan-tuan, surah Al-Falaq dan surah An-Nas adalah 2 surat terakhir yang mengajar kita doa-doa yang terbaik untuk melindungi kita dari segala kejahatan. Antara kita, siapakah yang ingin mendapatkan perlindungan? Sudah tentu semua ya tuan-tuan. Kita semua, kita perlu menjadikan satu tabiat untuk membaca surah ini dengan kerap untuk mendapat perlindungan. Kita akan mendapat 2 faedah apabila berbuat demikian. Yang pertama, untuk mendapat perlindungan, dan yang kedua, menerima ganjaran kerana mengikuti surah ini. Ia adalah sunnah Nabi SAW untuk membaca 3 surah terakhir ini sebanyak 1 kali selepas setiap solat fardu dan 3 kali selepas solat subuh dan solat maghrib. Dia telah dilaporkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sebelum tidur Nabi SAW selalu meniup ke dalam tangannya membaca 3 surah terakhir ini sebanyak 3 kali dan kemudiannya meniupnya ke tangan dan menyapunya ke seluruh tubuhnya. Ini adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Kita mulakan suratul Falaq. Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Qul, katakanlah. Kita sudah banyak kali mempelajari ini 100 kali dalam Al-Quran. A'udzu billah, kita pun sudah belajar ini. Aku berlindung birabbil, kepada Tuhan yang satu yang menguasai subuh. Al-Falaq. A'udzu, kita sudah biasa. Aku berlindung billahi, kepada Allah. Rabbi, Tuhan yang satu. Al-Falaq, iaitu subuh. Tuhan yang menguasai subuh. Jadi mesej dari sini ialah seorang perlu sentiasa ingat bahawa kita dikelilingi dengan serangan jahat pada siang dan malam, termasuk juga dari virus pembuat kejahatan dan orang-orang yang cemburu. Bayangkan, dia adalah Rabb subuh ataupun Allah ataupun Tuhan subuh dini hari. Fikirkan dan kajilah tentang matahari, sumber cahaya pada waktu siang, jaraknya yang jauh daripada bumi, orbit bumi dan lain-lain lagi. Dan anda akan menyedari bahawa kebesaran Allah ketika membaca surah ini. Tuan-tuan, kita kalau tengok bumi kita yang besarnya 6,000 batu diameter. Dia berpusing di dalam paksinya sendiri.
Kemudian dia juga berpusing di sekeliling matahari. Matahari, lain-lain planet, lain-lain cakrawala. Semua ini adalah pergerakan yang mana ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dapatkan dua perkara yang telah disebutkan ketika membacanya, bahawa Allah adalah Rabb yang memelihara segala-galanya dan membantu pertumbuhan, dan dia membawa keluar hari dari kegelapan malam. Kegelapan boleh dibandingkan dengan kejahatan, dan subuh atau dini hari menandakan keselamatan. Allah memulakan surah ini dengan katakanlah. Kita perlu membaca surah ini serta menyampaikannya kepada orang lain dengan kebijaksanaan dan kebaikan, dengan cara yang sama yang Nabi Muhammad SAW telah lakukan. Jadi kita baca dengan imajinasi, rasa, doa dan nilai. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan birabbil al-falaq, yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Min, kita dah tahu maksudnya dari, syarri kejahatan. Syarri kejahatan, ya. Min, dari, syarri kejahatan. Kita dah tahu dah ni. Ma, ini mustahak ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari, ya, min. Okey. Ma, yang mana? Dari yang mana? Kejahatan yang mana? Kita tengok, perbezaan di antara min dan man. Maksudnya man ialah dua soalan pertama dalam kubur. Man rabbuka, iaitu siapakah Tuhan kamu, dan juga ma dinuka, apakah agama kamu. Jadi ma maknanya apakah, dan man maknanya siapa, ataupun man siapa. Perbezaan di antara maksud man, ya. Min dari, man siapa. Dua makna. Man siapa, siapa kamu, ya. Man lagi dua makna. Man rabbuka khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Man ta'allama, siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Jadi man boleh menjadi siapa, dan man juga adalah man ta'allamal Quran, siapa juga, ya, bermakna man. Min syarri, syarri kejahatan, syarri jahat ataupun merana. Beberapa perkara jahat yang kelihatan baik tetapi akhirnya memberikan penderitaan, oleh itu ia juga adalah jahat. Jadi syarri adalah kejahatan ataupun merana. Ma, yang mana? Ma, apa? Yang mana? Ataupun tidak. Ini semua makna ma, ya. Ma fi, tidak, bukan. Ma dinuka, apa agama kamu, ya. Ma boleh jadi tidak. Mafi, bukan, ya. Ataupun ma dinuka, apa agama kamu. Jadi ada boleh makna tidak dan juga boleh makna apa. Khalaq, menciptakan. Khalaqa, menciptakan. Khaliq bermakna pencipta. Khalaq, dia menciptakan. Jadi di sini kita tengok, mesej dari sini ialah kita meminta perlindungan daripada Allah
dari kejahatan daripada apa yang dia telah wujudkan, iaitu daripada kejahatan ciptaannya, bukan kejahatan yang dia buat, tetapi kejahatan daripada ciptaannya. Seperti manusia dibuat ataupun dijadikan untuk kebaikan, untuk nyembah dia dan seterusnya, tetapi ada juga manusia yang sudah ada kejahatannya ataupun melakukan kejahatan. Ya, jadi Allah menciptakan manusia untuk beribadat kepadanya, tetapi sebahagian dari mereka menyakiti yang lain. Kita minta Allah untuk melindungi kita dari kejahatan orang-orang itu. Ini maksudnya. Begitu juga kita meminta perlindungan Allah daripada kejahatan semua makhluk yang hidup dan yang tidak hidup. Yang tidak hidup maksudnya apa? Mungkin pokok boleh tumbang kepada kita, ataupun apa-apa lagi yang boleh berlaku kepada kita, ombak, ribut petir dan seterusnya. Praktis dengan rasa, doa dan nilai min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang mana dia menciptakan. Dua ayat pertama, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Allah adalah pencipta dan yang lain adalah ciptaannya. Kita memohon pertolongannya daripada kejahatan ciptaannya yang meliputi segala-galanya. Jadi kita baca ini, kita dah meminta pertolongan Allah untuk melindungi kita daripada apa sahaja. Kerana apa sahaja yang ada adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga penting yang disebut khas, iaitu wa min syarri ma rasik. Rasik bermakna kegelapan. Wa min syarrin nafasati, ataupun ini sebutan-sebutan nafasati atau tiupan-tiupan daripada mereka-mereka yang menggunakan sihir dan seterusnya. Dan wa min syarri hasid, ataupun orang yang mempunyai perasaan dengki. Persamaan dalam tiga perkara tersebut adalah kita tidak akan tahu bahaya yang mendatang. Satu ialah kegelapan, rasik. Yang kedua ialah magic atau sihir, nafasatik. Dan akhir sekali ialah hasid, daripada hasad dengki. Hanya Allah yang boleh memberi perlindungan daripada ketiga-tiga perkara ini. Dan apa saja ciptaannya. Wa min syarri rasik iza waqab, dari kejahatan dan dari kejahatan rasik, kegelapan, apabila telah gelap. Wa min syarri, dan dari kejahatan, wa min syarri, dan dari kejahatan rasik, kegelapan, bila, iza, apabila, waqad, telah gelap, waqad, telah menjadi bertambah gelap. Selepas perkataan iza, ia menjadi bertambah gelap. Waqad, apabila ia menjadi bertambah gelap. Mesej dari wa min syarri rasikin iza waqab, masa untuk kerja-kerja telah habis daripada penghujung hari. Manusia agak bebas pada waktu malam. Inilah masanya minda manusia mudah boleh dipengaruhi atau dirosakkan oleh syaitan. Minda manusia yang tidak mempunyai apa-apa untuk dilakukan akan menjadi sarang kerja syaitan. Kebanyakan perbuatan jahat, keji dan tidak bermoral berlaku pada waktu malam.
kita tahu ya, lebih mudah bagi pencuri dan musuh untuk menyerang pada waktu malam. Itu sebab kita wa min syarri rasikin, dari kegelapan, iza waqab, apabila dia menjadi lebih gelap. Kita praktis dengan rasa doa dan nilai. Wa min syarri rasikin iza waqab. Wa min syarri naffasi fil uqad, dan daripada kejahatan, wa min syarri, dan daripada kejahatan orang-orang yang menghembus. Nafasa, kita tengok, kita cakap nafasa tu pun kita dah tahu dah, fa macam sembuhan ya. Orang-orang yang menghembus dalam simpulan-simpulan, makna orang yang melakukan magic dan sihir dan seterusnya dalam simpulan ya. Wa min syarri, kita dah tahu, dan dari kejahatan. Nafasat, orang yang menghembus. Nafasati, orang ramai yang menghembus ya. Nafasat ataupun nafasati, orang ramai yang menghembus. Yang ini mufrad, yang ini jamak. Fil uqad, fi ya, dalam simpulan. Fi uqad, uqdah, uqdat, fil uqad ya, maknanya dalam simpulan atau ikatan ya. Uqadah sama uqad. Uqadah mufrad, uqad jamak. Fil uqad, dalam simpulan ya. Wa min, message dari sini, wa min syarri wa min nafasati fil uqad. Magic atau sihir adalah satu ujian yang besar dari Allah. Jika mereka tidak mempunyai iman yang kuat kepada Allah, mereka mungkin mula melakukan syirik dan melakukan amalan-amalan yang tidak berasaskan Islam untuk mencari atau mencapai penyelesaian. Jadi message daripada sini ialah Nabi berkata, apabila di antara kita tidur, syaitan akan membuat 3 simpulan atau ikatan di belakang leher kita. Syaitan membacakan jampinya itu pada setiap simpulan. Anda mempunyai malam yang panjang, jadi tidurlah. Jika dia terjaga dan mengingati Allah, satu simpulan akan longgar. Jika dia mengambil wuduk, simpulan kedua longgar. Dan jika melakukan solat, semua simpulan akan longgar. Dan dia akan memulakan paginya dalam suasana gembira dan segar. Jika tidak, dia mendapat semangat yang tidak baik dalam keadaan yang lembab. Ini adalah merupakan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kita praktis ya. Wa min syarri naffatsati fil uqad, dan daripada kejahatan orang-orang yang hembus dalam simpulan-simpulan. Wa min syarri hasidin iza hasad. Wa min syarri hasidin iza hasad, dan daripada kejahatan dengki, hasidin, kejahatan dengki, iza, apabila dia mendengki, orang yang dengki tadi. Wa min syarri hasidin, yang dengki, apabila iza hasad, apabila dia dengki. Fa'il, pelaku, hasidin, orang yang dengki. Seorang yang mempunyai perasaan cemburu pada anda akan cuba memusnahkan reputasi, kerja, harta atau menyakiti anda. Wa min syarri hasidin iza hasad. Iza, apabila hasad, dia telah mendengki, ataupun iza hasada,
dia mendengki, apabila dia mendengki. Iza waqad, apabila ia gelap. Iza hasada, apabila dia dengki. Ya, iza zukirallah, apabila mengingati Allah. Ya, sentiasa bila kita gunakan iza kepada madhi, dia menjadi mudhari'. Mesej dari wa min syarri hasidin iza hasad, berdoalah kepada Allah bahawa kita tidak akan cemburu kepada sesiapa dan dia melindungi daripada orang-orang yang mencemburukan kita. Nabi berkata, berhati-hatilah dengan iri hati, kerana iri hati memanah ataupun memusnahkan kebajikan, sama seperti api memanah kayu api. Atau beliau berkata, atau seperti api memanah rumput. Ini adalah riwayat Abu Daud. Praktis dengan penuh perasaan, doa dan nilai. Wa min syarri hasidin iza hasad, iaitu dan daripada kejahatan dengki apabila dia mendengki. Mesej dari sini, Allah menyebut tentang 3 kejahatan dalam surah ini, iaitu hasidin, nafasi dan rasik. Dan kerana 3 kejahatan ini dilakukan dalam kegelapan, dan hanya Allah yang mahu menghilangkan kegelapan. Kerana itulah qul a'udzu birabbil falak. Praktis dengan imajinasi, rasa dan doa. Qul a'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq. Katakan, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan yang mana dia menciptakan. Wa min syarri rasikin iza waqab, dari kejahatan kegelapan apabila telah gelap. Wa min syarrin nafasati fil uqad, dari kejahatan orang-orang yang menghembus dalam simpulan. Wa min syarri hasidin, dan dari kejahatan hasid, dengki orang-orang, iza, apabila dia mendengki. Kita rehat tuan-tuan, dan kita akan sambung dengan